Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Selamat datang, selamat mendengar ke podcast Kerusi Goyang. Kerusi itu tidak selalunya kukuh, tidak selalunya utuh. Kadang-kadang ia bergoyang juga. Kerusi Goyang mengupas isu-isu semasa masyarakat supaya menjadi iktibar dan panduan untuk kita. Kerusi itu tetap bergoyang. Selamat datang ke podcast Kerusi Goyang. Untuk hari ini kita akan membicarakan topik yang agak berat sikit. Kita nak bicara tentang graduan-graduan yang sedia ada tetapi masih menanam anggur. Untuk hari ini kita ada Fikri Ashraf. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara Fikri, siapa ni? First of all, thank you Doktor for inviting me here to be part of the journey of Kerusi Goyang. My name is Fikri Ashraf, call me Fikri lah. So, in term of my background, previously I had the experience untuk belajar dekat beberapa buah negara. Satu dekat Malaysia lah, foundation. Mana nak tahu terus-terus pergi duduk luar negara kan? So kita start dulu dekat Malaysia, ada training program. SBP ke? Saya daripada Royal Military College, daripada RMC. Ni geng-geng putra lah ni. Ni my junior ni. Boleh pumping lagi tak? Boleh. So start dengan Malaysia, pergi ke US. Masa kat US kita pernah ada program ke Turki juga. And then selepas tu saya sambung master dekat University of Manchester. So dari segi pembelajaran tu saya dapat tengoklah beberapa perbezaan daripada sistem pembelajaran, macam mana dekat western countries buat diorang punya sistem, macam mana Malaysia buat kita punya sistem, dan kita cubalah olah tengok mana yang sesuai dengan kita. So my background dalam education ada pelbagai, and then apabila habis je belajar, saya mungkinlah tak sama macam orang lain yang fokus kepada untuk mendapatkan pekerjaan, nak fokus untuk apply jobs, cantikkan resume tu betul. So saya bermula pada umur saya 20 tahun. Masa saya mula dekat US, saya start saya punya business kat situ. Saya buat logistik business. Saya buat hantar barang balik, hantar kontainer. So kita hantarlah, kita cover masa tu almost lebih kurang 50 states lah kat US, depending pada siapa yang request kat kita. So kita hantar balik. Waktu tu kita partner dengan company dekat Malaysia. And then sama juga waktu saya balik sekejap, saya bekerja juga sekejap. Tapi kerja tu tak sama macam orang lain lah. Waktu saya bekerja dengan sebagai pegawai khas dekat Parlimen lah, untuk salah seorang daripada bekas menteri. Dan juga at the same time saya pun buat bisnes saya juga. And then pada tahun 2019 saya rasa nak explore. Sebab sebelum-sebelum ni orang selalu tanya, oh Fikri best tak belajar kat UK? During that time, waktu tu saya belajar dekat US, tapi orang keep on asking, best tak belajar kat UK? Best tak belajar kat UK? Trigger. So kita rasa macam why not kan? Why not kita macam try lah tengok education dekat UK. So I apply, and then I managed to get scholarship lah daripada MARA untuk sambung masters dekat University of Manchester dalam Innovation Management dengan Entrepreneurship. So that's a little bit lah about my background. Menjadi seorang boy, saya punya istilah boy lah. Saya rasa istilah boy ni Fikri faham lah. Adakah boy ni yang membentuk jiwa Fikri? I believe so. Sebab dalam perjalanan hidup kita ni, kalau kita nak tengok macam mana kita akan pergi ke depan lah, bagi saya, kita tengok perjalanan hidup kita ni, kalau kita boleh gambarkan dalam satu garis lurus, daripada kita start hidup sampai kita mati, dia macam satu cerita tau. Macam Allah bagi kita satu cerita yang sangat menarik. So bila dia bagi kita satu cerita yang sangat menarik, sebagai contohlah, any producer ataupun any movie makers yang buat movie, cerita dia cantik, everything dots tu connected. Sama juga kalau creator cipta kita, maksudnya cerita kita takkan terumbang-ambing. Maksudnya sebelum ni saya berada dekat RMC, and then pengalaman dari segi disiplin, dari segi pembelajaran tentang ketenteraan, kita tahulah macam kalau sekolah yang macam military ni agak susah lah akademik dia. Tapi Alhamdulillah during that time saya manage lah untuk dapat straight A, dan buka peluang yang banyak untuk pergi ke beberapa buah negara. Waktu tu dapat peluang untuk sambung belajar di Republic Czech dengan Poland. Lepas tu ada juga offer untuk pergi ke Australia. Tapi pilih ke US. Pada waktu tu macam saya ni sama je dengan graduan-graduan yang lain. Antara masalah kita adalah kita tak tahu kita nak pilih apa. Sebab salah satu daripada problem untuk orang yang ada option, kita tak tahu kita nak pilih apa. Sebab banyak sangat option. Untuk pilihan tu kadang-kadang kalau ada pilihan yang limited, itu lagi bagus lah sebenarnya. Sebab kalau kita masuk kedai, kita nak pilih barang, ada 100 aneka barang, susah kita nak pilih satu. Kita tengok kedai yang banyak lauk ni, confused. Kita confused nak pilih satu. So macam itulah perjalanan saya waktu tu. Saya tak tahu nak ambil apa. Ada graduan dekat luar, bila dia nak ambil sebagai contoh satu subjek ataupun satu course, confused, dia tak tahu nak ambil apa. Tapi macam bagi saya pada waktu tu, saya nak explore. Saya punya curiosity pada waktu tu, saya sepatutnya sambung medicine. Dengan check dengan Poland tu saya tahu dah dia kena ambil medik lah. Mula-mula masa tu MARA dia offer
pada orang semua untuk pergi daripada pihak Poland. And then during that time ada beberapa isu dengan kos perubatan pada waktu tu. Dia offer jugalah untuk pergi ke Indonesia ataupun India. Tetapi pada waktu tu saya consider diri saya sebagai budak kampung lah, daripada Jerantuk Pahang. So kita daripada kawasan luar bandar, and then kita explore zaman dekat SBP ni, dekat high school ni, and then kita nampak lagi banyak peluang. So pada waktu bila kita daripada kawasan luar bandar dan kita tengok rupa-rupanya peluang tu lagi luas dekat luar sana. So kita try lah untuk tengok apa sebenarnya peluang yang kita boleh ambil. Kita try. Selepas pada tu, saya dan rakan-rakan di offer oleh Mara untuk dia cakap, you guys boleh ambil apa-apa course yang nak ambil kecuali medik dengan dentistry. Waktu tu doktor ramai semua tu lah. Dia bagi kita orang pilihan untuk pilihan negara. So pada waktu tu macam abang saya dah jadi doktor, tapi saya rasa macam itu inspiration saya lah. Dia dah pergi tempat yang bersalji. Sebagai orang kampung waktu tu kita nampak tempat bersalji ni, kita macam wish best yang dapat pergi situ. Tapi pada waktu tu kita nak ambil khusus doktor, tapi kita tak adalah rasa nak betul-betul nak jadi doktor sangat pada tu, sebab kita ada options. So pada waktu tu saya pilih course untuk pergi buat Sunset Actuary dekat US. Tapi end up balik berbeza juga, sebab waktu tu kita dalam explore. Waktu saya balik pada US, saya kutip double major dalam finance dengan international business dan juga concentration dalam actuarial science. Bagi saya lah, kalau macam contoh graduan-graduan kat luar yang masih tak sure nak pilih apa course semua, cuba explore. Mungkin benda tu akan take some toll on us dari segi macam kita punya pilihan, tapi sebenarnya macam saya cakap tadi, dalam garis lurus tadi, dalam cerita hidup kita, there must be a reason kenapa kita ada kat satu tempat, kenapa kita buat apa yang kita buat. Dia begini Fikri, mungkin ketika siaran ini diutarakan, keputusan SPM telah keluar. Betul. Ada yang akan senyum, ada yang akan menangis, ada yang tak tahu hala tuju masing-masing. Tapi daripada mereka yang alhamdulillah mendapat keputusan yang baik, kita doakan supaya memilih jalan yang terbaik untuk diri mereka. Saya setuju apabila Fikri mengatakan kita perlu explore. Dalam kehidupan kita ni, kalau kita tak explore, kita tak tahu. Kita jangan lihat apa yang ada depan mata kita saja. Boleh setuju kat situ? Saya sangat setuju, because kita punya pilihan hidup ni dia bukan hanya A dengan B. Kalau kita tak tahu, that's good, because kita boleh pilih everything. Kita punya life options untuk diri kita sebenarnya very unlimited. Kalau contoh, kalau kita dah start dalam satu-satu perkara, mungkin kita kena continue buat benda tu. Tapi once kita rasa I don't know where to go, I don't know what other option that yang I ada, that's really good, that's a good news. Because what, this is the time for you to explore, especially untuk adik-adik yang baru lepas SPM ni. This is actually the time untuk tengok betul-betul lah, tengok research. Kalau macam contoh kita betul-betul ada minat kan, sebagai contoh macam adik saya nak jadi veterina, dia explore apa dalam bidang tu, macam mana dia boleh pergi ke arah tu. Kalau macam contoh orang yang tak clear ni, antara perkara yang paling mudah adalah tengok orang-orang yang ada, sebab sekarang ni adalah zaman IT, zaman digital. You can see your future dekat mana orang yang berada dalam area yang you dah nak. You tengok macam mana perjalanan hidup dia, dan try tengok sama ada you boleh tak assimilate apa yang dia buat, ataupun imitate apa yang dia buat ke arah tu, ataupun buat lagi better daripada apa yang orang yang dah buat. Saya rasa Fikri cukup beruntung kerana Fikri diberi pilihan untuk memilih. Tetapi buat masa ni, ramai daripada pelajar-pelajar kita yang lepas SPM nanti, dia akan orang kata tidak diberi pilihan. Maksudnya kalau memohon UPU, mungkin dia memohon subjek atau mata kuliah yang dia rasakan sesuai untuk diri dia. Betul. Tapi akhirnya dia mendapat sesuatu yang bukan pilihan mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Teruskan atau terus mencari? Bagi saya, untuk jawapan kepada soalan tu, dia tak ada jawapan yang 100% tepat. Because soalan tu adalah soalan yang sangat subjektif. Tapi untuk budak-budak muda yang lepasan SPM, sebagai contoh, dia tak dapat buat pilihan dia, saya boleh bagi example lah. Dekat luar sana, dekat dalam betul-betul industri sekarang ni, bukannya semua pekerja ni buat kerja yang diorang nak. Kadang-kadang peluang tu bukan seindah on paper. Maksudnya kalau kita nak jadi doktor, kita boleh jadi doktor. Kalau kita nak jadi engineer, kita boleh jadi engineer. Tak. Sebagai contoh, yang ambil bidang law, in fact kerja dekat bank, in fact jadi influencer. Kita jangan limitkan kita punya opportunity, sebab antara perkara yang paling penting untuk diri kita dalam masa tempoh masa pembelajaran tu, bukanlah hanya untuk kita explore education tu sendiri, tapi sebenarnya waktu dekat universiti tu adalah waktu yang paling efisien untuk kita kenal diri kita. Pelajar ni harus meneruskan pengajian ataupun terus memilih pekerjaan? Bagi saya, bergantung kepada keadaan seseorang tu. Kalau dia rasa dia mempunyai flexibility untuk masih belajar dan explore. Sebagai contoh, bagi saya dekat universiti adalah satu tempat yang saya boleh consider sebagai a safe space. Pada pengalaman saya, pada umur saya 20 tahun, apabila saya first time menjalankan bisnes perniagaan, waktu tu saya buat company logistik dekat Amerika Syarikat pada waktu tu. Pada waktu tu saya tengah belajar, dan saya belajar pun something yang related dalam business school. Dan saya tak pernah terfikir
sekalipun untuk buat bisnes. Okey. Tetapi bila kita dah masuk dalam business school, kita rasa macam kalaulah kita buat something dengan apa yang kita belajar dalam kelas ni, would it be better untuk kita? Pada waktu tu saya gunakan platform which is university pada waktu tu untuk betul-betul jadikan sebagai platform untuk saya mencuba. Sebagai contoh lah doktor kan, kalau kita tengok comparison, kalau orang yang mencuba something dia gagal dekat universiti, bukan nak cakap pasal martabat, tapi dia punya level dengan orang yang mencuba dengan yang tak mencuba sangat-sangat berbeza. Kalau dua orang ni dikomparekan oleh interviewer untuk any pekerjaan, yang dah mencuba walaupun gagal, ini ada lagi banyak value. Sebab apa? Dia ada experience, dia pernah mencuba, dia risk taker, banyak lagi perkara yang boleh buat. Tapi untuk menjawab soalan doktor tadi, sama ada untuk continue ataupun tidak continue, yang pertama, kalau dia rasa sesuai untuk apa yang dia belajar, kalau struggle nak belajar, macam tak suka apa yang dia belajar, just quit. Kenapa buat perkara yang kita tak suka? Because dalam tempoh masa kita explore ni, kita cuba explore apa yang kita suka. Tapi ada majikan yang memerlukan sekeping kertas tu. Betul. Memang ramai memerlukan sekeping kertas, dan kebanyakan majikan memang lihat benda tu. Tapi sebagai contoh, kalau kita bukan berminat untuk masuk ke dalam pekerjaan yang terlalu corporate, maksudnya kita mempunyai skill. Sebab sekarang ni sebagai contoh, majikan sekarang ni ada juga majikan yang tidak melihat kertas. Sebab trend sekarang berbeza. Sebagai contoh, majikan sekarang ada juga yang memilih social credit. Social credit contohnya dari segi berapa banyak followers you ada. Because macam kita tengok apa dia value yang you boleh bawa pada sebuah syarikat. Kadang-kadang mungkin you punya CGPA 4 flat, 4.0, orang lain tak boleh beat you tak pernah buat salah, you dapat A semua dalam UPSM. Tapi kalau itu je you punya skill, nak compare dengan orang yang betul-betul keluar do something yang betul-betul make impact dekat luar, you punya level compare tu dengan orang yang dapat 4 flat ni, you actually higher. Saya melihat satu trend yang baru, Fikri, majikan-majikan ketika ini, dia tak nak kita hantar resume, tapi dia nak kita hantar platform media sosial kita kepada mereka. Betul. Itu penilaian yang mereka laksanakan. Tapi kadang-kadang kita ni tak diberi pendedahan bahawasanya media sosial itu penting dan juga menjadi resume kita sebenarnya. Betul. Menceritakan tentang diri kita kepada bakal majikan. So, setuju ke majikan buat begini? Dia ada pro and cons lah. Sebab sebenarnya media sosial kita ni, kita boleh kategorikan sebagai mirror image kita. Kita punya refleksi diri dari segi apa yang kita post kat media sosial. Contohnya kalau kita post something yang contohnya terlalu racist, sebagai contoh kalau dekat US kan, dia akan tengok dari segi background dia macam mana. Sebab kebanyakan majikan akan buat background check. Bila dia nak bawa masuk orang baru dalam organisasi, dia akan tengok macam mana culture, macam mana penerimaan orang tu, ada tak any red flag. Macam contoh orang bercinta lah, tengok red flag tu kan. Untuk majikan ni, untuk penggunaan social media, betul, social media ni adalah kita punya digital footprint. Tapak kaki kita yang betul digital. Orang boleh tengok macam mana kita. Kalau contoh kita ambil semua data kita, data yang ada dekat media sosial ni, dan kita gunakan software ataupun kita algoritmkan dia boleh bentukkan kepada diri seseorang tu. This is how company-company dekat luar dia boleh tengok macam mana kesesuaian seseorang tu untuk digajikan lah. Dia ada filter dia lah. Dia ada filter dia. Jadi saya rasa soalan saya macam ni je. Mungkin saya menjadi soalan seperti orang kata klise. Dia ni boleh cakap lah, dia ni graduate overseas, senang dapat kerja. Kita ni yang local graduate ni sampai sekarang tercari-cari. Beza sangat ke kita ni dengan dia orang? Soalan ni banyak kita dapat. Adakah graduate overseas ni lagi better pada graduate local? Saya graduate dua-dua. Saya ada dua-dua tu, dan saya rasa combination of tu bagus. Cuma bagi saya, dia punya perbezaan tu bukanlah sangat ketara. Sebagai contoh, ramai graduan dekat dalam Malaysia, dari segi dia punya credibility dia top notch. So kita tak boleh nak comparekan dari sudut tu. Sebagai contoh pada saya fokus kepada lebih banyak kepada membuka peluang. Maksudnya kita buka peluang untuk menggajikan orang daripada kita digajikan. Sebab apa? Sebab macam contoh saya beruntung kita dapat lebih kurang 1 juta daripada duit government untuk kita punya scholarship. Kalau contoh saya balik dan saya tak memberi impact dari segi membuka peluang pekerjaan, dari segi membuka lagi banyak opportunity untuk community, so rasa macam kita tak betul-betul menggunakan nikmat yang kita bagi. So pada saya, ada juga segelintir graduan yang sepatutnya masa dia belajar tu dia dah fokus. Contohnya dia orang boleh cakap, saya tak nak fokus bekerja pada tempat lain, saya nak bina empire saya sebagai contoh. So kat situ pun kita boleh tengok jugalah dari segi perbezaan mindset. Macam mana orang yang boleh menghasilkan perniagaan sebagai contoh, orang yang nak bekerja, ada orang yang macam mungkin inginkan kepada freedom, ada orang yang memang betul-betul dia nak freedom, dia buat kerja
bekerja dalam gig industri. Okey, saya nak pergi kepada persoalan yang mungkin agak mendalam sikit lah. Fikri graduan luar negara. Dalam negara ni, kita ada mata kuliah dipanggil keusahawanan. Maknanya menjadi satu kewajipan untuk pelajar-pelajar yang belajar di IPTA di Malaysia ini untuk mengambil mata kuliah keusahawanan. Maksudnya kita telah menyediakan platform untuk mereka menjadi usahawan. Tapi berapa ramai di antara mereka yang bergraduat ini akhirnya mencari pekerjaan bukan untuk menjadi usahawan? Kat mana silapnya? Mungkin dari segi Fikri, mungkin Fikri kata nasib baik dapat grant. Bila dapat grant boleh bergerak. Pada mereka-mereka ini, kat mana silapnya? Kalau Fikri boleh jelaskan. Pada waktu mula saya membuat bisnes, saya tolak semua possibilities untuk dapatkan grant daripada government. Even sampai sekarang pula saya tolak sebenarnya. As we go to the growth expansion, kita try untuk dapatkan grant untuk suntikan lah untuk projek yang agak besar. Tapi pada awal-awal tu saya lebih fokus kepada untuk solve problem sebenarnya. Kita solve problem yang kecil, problem yang kita ada. Sebagai contoh, waktu saya kat US, ramai yang ada masalah untuk hantar barang-barang balik Malaysia. So saya solve that problem. Saya supply container. So kalau macam contoh untuk orang yang macam ingin menghasilkan peluang juga untuk menjalankan any aktiviti perniagaan, dia boleh melakukan dalam skill dia sendiri. Sebagai contoh problem yang dekat universiti, mungkin ini kita boleh kata 50-50 lah, sama dia applicable atau tak applicable. Saya masih ingat lagi kelas yang saya masuk masa saya dekat Manchester. Bila saya masuk kelas tu pasal bisnes, dan saya tanya profesor tu, apa dia bisnes yang dia pernah lakukan. Dia jawab kat saya tak buat bisnes lagi sebab saya sibuk mengajar. I quit that class. Ya, dia tak ada industry experience. Betul. Tapi dia mengajar. Betul. Sebab dia boleh ajar teori, tapi apa yang saya perlukan pada waktu tu adalah dari segi praktikal. So untuk di Malaysia, teori sangat penting. Tapi sebagai contoh, kita tak ada betul-betul lah dari segi KPI universiti yang menghasilkan usahawan ni. Maksudnya dari segi berapa jumlah yang masuk kursus keusahawanan dekat universiti ni, berapa yang register dekat SSM, dan kita boleh keep track benda tu. So ini boleh menghasilkan graduan. Dia boleh cuba. Dan sebagai contoh, saya rasa sebelum ni SSM dah ada buat, dia bagi bantuan untuk pelajar-pelajar universiti buat benda tu. Antara masalah dia saya rasa adalah dari segi gap. Dari segi gap, macam mana dia orang belajar dan macam mana dia orang applicablekan benda tu. So sebagai contoh, macam saya rasa saya beruntung sebab saya punya kelas tu related dengan apa yang saya buat. So macam apa yang saya buat, saya masuk dalam kelas, saya belajar, saya balik, saya guna apa saya belajar untuk bisnes saya. Dan in fact, macam contoh waktu masa saya dekat US, profesor saya, kita orang boleh book coffee slot dengan profesor. Kita boleh ada consultation for free. Waktu tu profesor tu adalah consultant untuk American Airlines dan juga beberapa marketing agencies. So kita boleh literally kita kena utilize. Kebanyakan problem pelajar-pelajar dekat Malaysia adalah, ataupun yang belajar kat luar negara yang saya nampak juga, adalah dari sudut tidak pandai menggunakan resources. Saya nak panaskan suasana, boleh tak? Boleh. Maksudnya, kalau ambil kepada jawapan Fikri, minta maaf lah, saya merasakan bahawasanya tenaga pengajar tempatan ini tidak berkaliber. Itu satu. Maksudnya di sini mereka tidak terdedah dengan industri, tetapi mengajar teoretikal. Itu yang pertama. Nombor dua, apabila sekadar mengajar teori, maksudnya dia tidak memahami suasana realiti kehidupan di luar sana. Itu nombor dua. Nombor tiga, saya balik pada tentang konsultasi ini. Kerana konsultasi ini juga adalah satu perkara yang cukup penting. Kalaulah yang mengajar itu tidak punya ilmu dalam kehidupan realiti, kehidupan perniagaan tersebut, bagaimana mungkin untuk dia memberi konsultasi ini? Jadi adakah Fikri ingin mengatakan bahawasanya kita kena ubah sistem? Maksudnya untuk mata kuliah seperti ini harus cari mereka yang punyai pengalaman, yang pernah duduk, pernah jatuh, pernah bangun, supaya kita boleh menghasilkan pelajar yang bersedia untuk menghadapi kerenah kencah kehidupan dalam perniagaan ini. Saya setuju. Tapi saya setuju dengan cara penambahbaikan. Saya tidak mengatakan tenaga pengajar dari segi kredibiliti mereka lemah. Sebab dalam satu sudut, teori itu sangat-sangat diperlukan. Tetapi kita juga perlu penambahan daripada orang daripada industri. Sebagai contoh, kalaulah sebagai contoh kita tengok dari segi training yang dibuat di syarikat corporate sebagai contoh, mereka menggunakan teknik yang setiap orang kena HR certified, dan some of the training yang diprovidekan oleh konsultan tu dia macam not really up to date. Tapi kalau macam contoh di universiti, saya rasa pihak universiti perlu menjalankan program-program yang lebih ekstensif. Maksudnya bukan hanya limited kepada dalam universiti sahaja. Maksudnya sebagai contoh, waktu saya di Manchester, universiti melibatkan kita orang semua dalam program startup. Sebab startup ni adalah satu industri yang
yang tengah berkembang. Dekat negara-negara maju banyak startup yang macam contoh kita boleh tengok yang telah berjaya sekarang macam Facebook, Instagram, TikTok. Mereka semua start sebagai sebuah zero sebagai company startup. So apabila ada program-program macam ni, dan saya tengok sekarang ni dah ramai, dan sebenarnya dekat Malaysia yang cantik ni sekarang dah ada satu term baru satu term yang baru famous dipanggil sebagai spin-off. Sebagai contoh, pelajar-pelajar dekat universiti yang berminat untuk menjalankan perniagaan. Bila saya cakap pasal perniagaan ni, bukan hanya perniagaan tradisional, bukan hanya perniagaan yang biasa, tapi perniagaan melibatkan teknologi. Sebab apa? Sumber IP, intellectual property yang kita boleh consider paling banyak adalah dekat universiti. All the IPs yang kat universiti dia underutilized. Sebagai contoh, dan kebanyakan profesor ataupun academic researcher dekat universiti ni, dia berminat untuk buat research. Dia kaji pasal teknologi ni, contohnya boleh applicable untuk this industry. Tapi kebanyakan short sendiri. Betul. Sebab ada kesenjangan daripada industri dan juga dari sudut akademia. Tapi apa yang cantiknya, kalaulah ada persetujuan ataupun collaboration dengan student yang melibatkan diri dalam perniagaan dan juga IP yang diterbitkan. Setiap tahun ramai student yang hasilkan FYP, yang hasilkan final year project diorang. And then dibukukan, disimpan, masuk dalam kabinet mana-mana, hilang. Dia jadi archive lah. Jadi archive. Sayang. Sebab apa? This is something yang dah di research dengan hasil dengan kajian yang dibuat tempoh masa-masa yang telah di explore dalam satu bidang. Ini adalah satu hazanah sebenarnya. Saya fikir satu benda yang lebih drastik. Kalaulah universiti-universiti tempatan ini dia menjadi seperti universiti-universiti di luar negara, apabila kita mencantas dana, maksudnya di sini kita tidak lagi memberi peruntukan tertentu, dan universiti harus menggunakan seluruh tenaga kepakaran yang sedia ada untuk mencipta dana-dana ini. Saya rasa kadang-kadang manusia ini, kalau kita been pushed into the corner, barulah dia rasa tergapai-gapai nak buat sesuatu, nak memajukan sesuatu untuk mencari jalan keluar. Kalau universiti tetap disuapkan dengan dana-dana tertentu dan mereka merasakan quote-unquote complacent terhadap mereka lah, kerana kita merasakan bahawanya tak payah risaulah, duit dah tak ada, kita boleh berjalan. Kalau kita berhentikan peruntukan tertentu kepada universiti-universiti, dan saya rasa dengan sumber yang ada dalam universiti, seperti mana Fikri kata tadi, innovation yang ada, pelajar-pelajar yang cukup kreatif, mereka akan mempergiatkan dan menjadikan dana. Drastik atau tidak keputusan ini? Dia drastik, tapi sebagai orang yang realis, saya rasa itu mengacau ekosistem innovation. Because ekosistem innovation memerlukan suntikan dana, sama ada daripada public, which is government, ataupun dari segi private. Because penggunaan dana ni sangat penting, sebab kebanyakan kajian yang dibuat memerlukan dana yang kita panggil sebagai capital intensif, yang sangat boleh besar. Boleh ke kita JV dengan industri terus? Dari segi collaboration industri dengan universiti, saya rasa itu dalam proses yang tengah berkembang. Sebagai contoh yang saya dapat lihat, contoh di Meranti kat Bukit Jalil, dia punya fokus lebih kepada nak empower this all academic researcher untuk commercializekan dia punya teknologi potential. So saya dapat lihatlah daripada private dan juga akademia punya engagement sekarang dah jadi makin cantik. Sebagai contoh, company-company besar yang ada dekat luar sana, dia boleh engage dengan universiti yang menghasilkan research, dan dia boleh hasilkan produk secara bersama, secara JV. Ada juga IP daripada universiti yang telah dilisenskan. So sebenarnya dekat universiti ni bukan hanya dia menunggu dana sahaja, tapi daripada hasil profit yang dia boleh dapat daripada lisenskan teknologi yang dijumpai, dia pun boleh dapat juga dana daripada sumber-sumber yang berbeza. Jadi mungkinkah persoalan yang timbul sekarang ini adalah tentang protege yang tidak diwujudkan? Betul. Dari segi potensi pelajar yang sepatutnya mengambil langkah ke depan. Sebab bagi saya, untuk jadi seorang yang saya boleh consider sebagai mahasiswa of steel ni, tak kisahlah sama ada dia habis belajar dia nak kerja ke, habis belajar dia nak buat perniagaan ke, saya rasa jenis-jenis mahasiswa yang macam ni adalah mahasiswa yang rare. Maksudnya macam masa dia belajar, dia tahu apa dia nak buat. Sebagai contoh, macam saya tak target 4.0 because saya rasa saya tak perlu benda tu. Saya rasa 3.0 okey. Maksudnya kita dah belajar semua kelas, kita dah tahu,
tahu, kita grab everything. Pada waktu yang lebih tu, kita boleh explore. Kita boleh pergi competition startup, kita boleh engage dengan kita punya lecturer untuk hasilkan projek-projek baru. Kita boleh mingle dengan kawan-kawan kita untuk try untuk do project. Because untuk perniagaan ni, dia bukannya hanya start dengan terus perniagaan yang besar. Kadang-kadang dia start dengan projek kecil. Kita test dulu, kita buat pilot project dulu. Kebanyakan bila orang yang buat macam ni, dia punya keberjayaan tu tinggi. Sebab apa? Risiko dia rendah. Bila risiko rendah, bila something happen to the project, dia tak jatuh terduduk. Saya rasa ekosistem tu yang salah bagi saya. Maknanya kalau kita mempunyai pelajar-pelajar yang ingin mempertingkatkan potensi diri, seperti mana Fikri ceritakan, tetapi kita tidak memberi penghargaan terhadap keinginan untuk memperbaiki diri itu. Maksudnya contoh, kalau Fikri kata dia ingin melaksanakan startup, ekosistem kita mengatakan benda itu kita tidak nilai, kita tidak memberi sesuatu kredit terhadap perkara tersebut, dan akhirnya melumpuhkan ekosistem itu kerana kita sendiri yang tidak memberi galakan kepada pelajar-pelajar untuk berfikir di luar kotak, dan kita masih lagi memberi template yang sama kepada pelajar-pelajar dengan mengatakan untuk menjadi pelajar yang baik, pelajar yang cemerlang harus masuk kelas, pergi kelas, buat assignment, do the presentation, attend the exam dan dapat markah yang terbaik. Itu template-nya. Bagaimana kita nak ubah template ini daripada kita mengatakan sebenarnya untuk menghasilkan istilah yang Fikri katakan tadi, mahasiswa of the steel ini, kita naklah menyediakan seorang yang boleh bersedia untuk menghadapi realiti kehidupan. Ketika ini kita tidak menyediakan mahasiswa untuk menghadapi realiti kehidupan. Kita hanya menyediakan mahasiswa untuk menghasilkan sekeping kertas. Saya sangat setuju dengan kertas tu. Sebab selepas pada saya dapat sertifikat untuk degree, saya rasa satu achievement. Yang pertama, saya rasa sebab saya dapat banggakan mak ayah saya. Okey. Tapi untuk menggunakan kertas tu, saya rasa dia tidak cukup bernilai. Sebab sebenarnya regardless lah kertas apa yang kita ada, nilai yang sebenarnya ada pada diri kita, pembawakan diri kita. You tak ada sertifikat pun, kalau you pandai, you boleh manage dapat masuk kerja. Sebagai contoh lah, kalau you memang ada this mindset of mahasiswa of steel ni kan, you boleh offer. You dah belajar something dekat universiti. Contohlah waktu hujung sem you, masa you final year, you kena buat internship. You tell them you nak work for free for 2 weeks ke 3 weeks ke even a month untuk you belajar. Dekat sini you dah boleh belajar banyak, you dapat networking dia, you boleh easily untuk you diserap kalau you betul-betul capable to do what you do. Dan juga dari segi penerimaan orang lain pada you, dia sebenarnya adalah penerimaan diri you sendiri pada you. Kalau you rasa you boleh go, regardless apa orang cakap pun, you memang boleh go. You nak kerja ke, you nak buat bisnes ke, tak ada masalah pun. Dari segi sistem tu pula, sistem dekat universiti lah sebagai contoh kan, mungkin ada universiti yang rigid, maksudnya dia punya structure dah solid. Sebab apa? Sebab mungkin ada sesetengah bidang yang memerlukan sistem yang solid. Contohnya sebagai kalau you nak ambil medicine, takkan you terus keep daripada first year, third year. Dia tak cantik macam tu, dia tak boleh macam tu. Tapi kalau you dalam course yang you rasa you tak tahu nak buat apa, you nak try something, you explore dengan apa, tengok betul-betul resources. Masa saya try untuk think apa dia maksud sebagai seorang entrepreneur. Entrepreneur ni bukan hanya orang yang buat bisnes saja, tapi saya nak cakap tentang entrepreneur punya mindset. Mindset seorang entrepreneur adalah mindset management. Dan management yang paling penting untuk seseorang adalah management of resources. Regardless apa-apa, your time, your skill, your energy, your health, anything related dengan managing resources, kalau you do it well, orang campak lah you kat mana-mana pun. Jadi maksudnya sekarang ni kita boleh tuntaskan kat sini bahawasanya graduat yang sedia ada ni adalah yang tidak mempunyai jiwa kental, masih lagi belum mempunyai jiwa steel ni. Maknanya mereka masih lagi mengharapkan pekerjaan yang disediakan. Berapa ramai di antara kita yang ingin berusaha sendiri dan merasakan lepas bergraduat ada ilmu boleh jalan, tapi berapa ramai di antara kita yang merasakan kerajaan harus menyediakan pekerjaan untuk diri kita. Ada sesetengah pihak yang menekankan bahawa generasi yang mendatang ni adalah generasi yang entitled. Maksudnya dia rasa dia deserve to get this, to get that. Tapi bagi saya bukan kesemuanya. Sebab saya dapat juga tengok generasi baru yang jiwa dia kental. Dia nak buat apa, dia boleh buat. Dan saya rasa ini semua adalah bergantung kepada dia punya maturity. Sebagai contoh lah, kalau kita cakap 18 tahun ke 21 tahun adalah umur dewasa,
dewasa. Kita tak ada sebenarnya macam switch yang kita rasa pada badan kita dewasa. Maksudnya contohnya masa kita masuk hari jadi 18 tahun, kita rasa dewasa ke? Ataupun masa kita 25 tahun, kita rasa dewasa ke? Sebenarnya waktu yang membezakan untuk kita dapat kematangan pada diri kita tu adalah bila kita rasa, adalah bila pada mana kita rasa kita aware. Kita aware dekat mana kita berada. Kita aware tentang apa yang berlaku dekat sekeliling kita. Once kita betul-betul aware apa yang berlaku pada sekeliling kita, this is the time yang kita rasa okay, kita dah dewasa, kita take things under our control. Waktu ni lah yang kalau contoh dia lambat untuk sedar, dia akan rasa sayangnya kenapa aku tak start 3-4 tahun lepas. Tapi kalau siapa yang sedar awal, yang dapat that kind of maturity dari segi kematangan graduan-graduan ni, kalau dia boleh aware awal, contohnya untuk buat LinkedIn ke, untuk buat CV ke, untuk explore apa yang dia nak explore masa universiti, diorang akan jadi orang yang beruntung lah. So nasihat saya pada adik-adik yang tengah nak belajar ataupun nak habis ke, ataupun yang baru masuk nak belajar ni, really be aware of yourself. Dekat mana you berada, check what is your family background, check what is your strength, check what is your passion, check everything about yourself. Because dalam dunia ni, once kita aware tentang diri kita, kita nampak everything. Ya, setuju. Jadi baik, kita recap tentang perbincangan kita pada hari ini, Fikri. Saya rasa yang pertama, setiap individu, tak kira lah individu tu muda ke tua ke, generasi dulu ke generasi sekarang, yang pertama dia harus tahu apakah hala tuju yang ingin dia capai. Boleh setuju? Betul. Bila dia sudah tahu tentang hala tuju yang ingin dia dicapai, maka dia harus melaksanakan perancangan untuk mencapai perkara tersebut. Boleh? Betul. Jadi perancangan inilah menentukan kejayaan kita, sama ada kita akan duduk di takuk lama atau kita sanggup berubah. Okay. Nombor 2, kita jangan takut kepada template yang sedia ada. Jangan kita takut pada apa yang telah designated-kan kepada diri kita, tetapi kita harus menjadikan dia sebagai satu perubahan yang untuk menjadikan kelebihan untuk diri kita. Template itu hanyalah sebagai panduan, tetapi kita yang menjadikan panduan itu adalah di tahap-tahap yang tertentu, tahap yang lebih baik ataupun tahap yang lebih rendah daripada sepatutnya. Boleh setuju? Betul. Nombor 3, maksudnya graduan ini dia harus mempunyai pemikiran di luar kotak. Dia tidak boleh sekadar mengikut apa yang ditunjuk. Kadang-kadang harus menjadi radikal, kadang-kadang harus menjadi budak jahat seketika. Kerana itulah pengalaman kehidupan yang paling berguna. Jangan takut untuk melakukan kesalahan, bukan kesalahan jenayah, tapi jangan takut untuk melakukan kesalahan dalam kehidupan, kerana kesalahan dalam kehidupan itu yang akan menjadikan kita manusia yang lebih baik. Betul. Nombor 4, kita harus mencuba dalam apa juga yang kita laksanakan. Kalau kita dalam tempoh pembelajaran itu, kalaulah teori yang diberikan, tak salah kita untuk praktikalkan, kerana praktikal itulah yang menentukan sejauh mana kefahaman kita terhadap ilmu tersebut. Nombor 5, generasi jangan cepat lemah. Generasi kita harus kental, generasi kita harus tahu untuk berubah, generasi kita harus berani untuk menentukan hala tuju yang ingin mereka capai. Kerana negara kita ini tak mungkin dapat berubah kalau semua orang mengikut jalan yang sama. Komen Fikri, terakhir. Untuk semua graduan, bakal graduan dan yang akan melanjutkan pelajaran, satu je nasihat saya, be different. Be different daripada orang lain. Tak salah untuk kita pilih the road less travel. The road yang kita nak pilih, itulah kita yang tentukan. Hidup ini penuh dengan pilihan. Tak salah untuk memilih, tetapi yang akan menyebabkan kita berbeza dengan orang lain ialah untuk kita kekal dalam pilihan tersebut. Terima kasih Fikri, terima kasih terhadap idea yang telah diberikan, kerana kehidupan kita ini tidak semestinya sentiasa harmoni aman. Kadang-kadang ia juga dilambung ombak. Kerusi itu tidak semestinya utuh, kadang-kadang ia bergoyang jua.